Salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang penyakit diabetes jenis yang kedua. Okey, sebelum itu mari kita memahami apakah itu penyakit diabetes. Okey, diabetes ni adalah sejenis penyakit jangka masa panjang yang disebabkan oleh badan kita tidak dapat menghasilkan insulin yang mencukupi atau tidak dapat menggunakan insulin dengan betul. Jadi apakah itu insulin? Insulin ialah sejenis hormon yang kawal paras gula dalam darah kita dengan membenarkan gula masuk ke dalam sel-sel kita. Ibaratnya insulin ni ialah sejenis kunci untuk benarkan gula ini digunakan oleh sel kita dalam bentuk tenaga. Kalau tak ada kunci ni, badan kita akan kekurangan tenaga dan akhirnya ada komplikasi yang teruk. Okey, untuk penyakit diabetes yang jenis kedua ni, sel-sel badan ni tidak bertindak balas kepada insulin dengan berkesan dan badan kita juga tidak dapat menghasilkan insulin yang mencukupi untuk mengatasi kerintangan ini. Okey, jadi sebab apa? Sebab dia disebabkan oleh makanan yang tinggi kandungan kalori dan gula, diet yang tidak seimbang, tidak aktif bersenam, merokok, dan pada akhirnya ini semua perkara akan menyumbang kepada kegemukan ataupun obesiti. Jadi ini adalah faktor risiko yang paling bahayalah untuk seseorang tu mendapat penyakit kencing manis. Okey, jadi kita harus elakkan makanan yang sangat tinggi kandungan kalori dan gula ini, dan juga kena selalu bersenam. Jadi usia yang semakin lanjut dan faktor-faktor keturunan juga telah dikenal pasti sebagai antara salah satu risiko yang kita tak boleh ubah, tetapi kita boleh kawal. Jadi kencing manis jenis yang kedua ini, dia akan terjadi apabila badan kita telah menjadi kalis atau lali dengan tindakan insulin, kerana tubuh kita sudah biasa terdedah dengan kandungan gula yang tinggi. Jadi kalau kita kalis insulin ini, insulin ni dia tidak dapat buka sel lagi untuk memberikan laluan kepada glukos untuk digunakan oleh sel yang lain. Kiranya bila badan kita ni dia kalis insulin, kiranya insulin ni dah tak boleh nak digunakan oleh sel badan kita. Jadi kita tak dapat tenaga itu. Sebab insulin tu kuncinya sudah tidak berguna lagi. Jadi glukos tak boleh nak digunakan oleh sel-sel yang memerlukan. Okey, dia juga boleh berlaku kalau sel-sel pankreas telah rosak dan tak mampu lagi untuk keluarkan insulin yang mencukupi untuk penuhi keperluan tubuh badan kita, atau kedua-duanya berlaku serentak. Jadi apabila benda ini berlaku, kesan yang lain adalah peningkatan paras gula dalam darah kita. Jadi pankreas kita ni kena bekerja keras lagi untuk menghasilkan insulin, dan akhirnya kebolehannya untuk menghasilkan insulin akan hilang. Jadi insulin ni tidak dapat dihasilkan, kunci tu tak ada. Jadi glukos tak dapat nak digunakan oleh sel-sel badan kita. Jadi tenaga pun tak dapat, dan akhirnya glukos tidak diserap oleh sel, dan glukos tu dia hanya ada dalam darah kita. Jadi darah kita menjadi pekat. Sepatutnya glukos ni diserap oleh sel dan bukannya dia tinggal dekat darah. Akhirnya kita punya darah ni akan menjadi pekat. Jadi buah pinggang pula, dia buat kerja dia pun tapis glukos yang berlebihan ni daripada darah dan tukarkannya kepada air kencing dengan sejumlah air yang banyak. Oleh itu kita kenalah minum air dengan banyak. Kalau tidak, buah pinggang tak sempat nak menapis darah yang terlalu pekat ini. Jadi kalau kita tak minum air dengan banyak, air daripada tisu atau badan kita ni pula akan ditarik, dan akhirnya kita ni akan rasa dehidrasi ataupun rasa sangat dahaga. Okey, selain itu organ seperti otak juga perlukan tenaga untuk bekerja dengan baik. Glukos ni merupakan sumber tenaga kepada sel, dan apabila dia berkurang, sel otak kita atau neuron dia tak akan berfungsi dengan baik. Dan kalau tahap glukos ni terus jatuh dan terus jatuh, otak kita akan terjejas, dan dalam jangka masa yang panjang dia boleh menyebabkan komplikasi yang lain dan lagi teruk lagi,
Mungkin tisu kita ni sukar untuk sembuh. Contoh kamu terpotong tangan ke, kaki tercedera ke, kita punya tisu ataupun kaki kita tu dia tak mampu nak sembuh semula seperti biasa. Okey. Komplikasi yang lain adalah penglihatan kita terjejas dan masalah saluran darah lah. Okey. Diabetes jenis yang kedua ni adalah diabetes yang paling banyak dijumpai di dunia. 90% daripada pesakit diabetes ni menghidapi diabetes jenis kedua, manakala lagi 10% menghidapi jenis yang pertama. Jadi sebab apa boleh kena penyakit diabetes ini? Okey, mungkin sebab faktor keturunan dan juga faktor yang kita boleh kawal. Contohnya ialah kerana gaya hidup yang tidak sihat, kurang bersenam dan akhirnya obesiti, dan dia akan menyebabkan lagi banyak penyakit yang lain. Jadi untuk kita mencegah atau merawat penyakit ini, kita kena ubah gaya hidup kita supaya menjadi lebih sihat dengan mengambil makanan yang rendah kandungan gula dan karbohidrat serta meningkatkan kekerapan kita bersenam. Buatlah apa-apa pun, contohnya kamu berjoging, kamu buat tabata, main badminton, main pingpong, asalkan badan kita selalu bergerak dan bersenam. Okey. Jadi pada peringkat awal ni, diabetes boleh disembuhkan, dan sekiranya dia telah sampai ke peringkat yang teruk sikit, mungkin dia kena ambil ubat. Okey. Jadi ingatlah murid-murid, kita kena kurangkan ambil makanan yang tinggi gula dan juga tinggi kalori. Okey. Bersenam supaya tahap glukos kita menurun. Okey. Dan kita kalau dah sampai tahap yang perlukan ubat, kita ambillah ubat itu supaya kita dapat menghasilkan insulin yang banyak dan juga jadikan badan kita ni tidak kalis insulin. Supaya kunci itu dapat berguna supaya sel dapat menerima glukos. Dan sekiranya dia masih kurang berkesan, kita kena ambil suntikan insulin. Okey, yang itu adalah rawatan terakhir yang kita tak nak lah. Kalau boleh kita nak atasi dengan rawatan yang atas tadi. Okey, jadi itu saja murid-murid. Ingat ya, kurangkan makanan bergula dan tinggi kalori, sentiasa bersenam dan juga ambil air yang banyak. Sekian, terima kasih.